Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kita sekali lagi dalam channel Horsepower TV. Jadi hari ini saya nak kongsikan kepada korang semua satu kereta yang saya rasa kereta ni legend juga. Cairol akan bawa kereta ni sebentar lagi. Katanya kereta ni kereta sport low budget. Dengan hanya bajet di bawah RM50,000, korang dah boleh beli kereta ni. Korang nak tahu kereta apa? Teruskan menonton video ini. Okey, sudah sampai. So, ni dia kereta. Okay bang. Okey, so inilah dia kereta Dah yang bawa. kau cakap tu. Yang ni Yes, betul. So, seperti yang di request oleh Abang Syam. So, hari ni saya bawa kereta sport. Bawah RM50,000 dah boleh dapat. Tapi ada banyak, tak adalah banyak, adalah certain benda yang saya tak suka pasal kereta ni. So, kalau nak tahu apa, stay tune. Okey, so Cairol dah bawa pun kereta yang dia cakap tadi di bawah RM50,000. Kereta sport di bawah RM50,000 dah dapat. Jadi inilah dia kereta dia. Kereta Mazda RX-8. Tahun bila, Rol? 2003. 2003. Okey, 2003. So kalau tak silap saya, model ni kalau kita beli dulu masa unregistered, harga dia lebih kurang RM250,000. Dan sekarang ni kalau kita tengok dekat mudah ke mana-mana lah online boleh dapat lebih kurang di bawah RM50,000. So first impression saya untuk kereta ni, saya sukalah sebabnya yang pertama harga dia di bawah RM50,000, korang dah boleh dapat kereta sport. Yang kedua, kereta ni cc kecil, 1.3 je cc dia, 1.3. Lepas tu dia pakai rotary engine, yang mana kalau 1.3 rotek lebih kurang RM70. RM70. So RM70 saja rotek dia untuk Mazda RX-8 ni. Dan yang seterusnya, kenapa saya suka kereta ni, bentuk dia lah. Bentuk dia memang bentuk kereta sport. Bentuk kereta sport. Dan yang seterusnya, kenapa saya suka juga kereta ni, disebabkan oleh garanti spare part dia pun tak mahal. Betul, Ro? Boleh lah. Boleh Okey. Saing-saing Honda lah. Jadi kereta ni kalau kau tengok dia unik sikit. Nampak macam 2 pintu. Sebenarnya kereta ni 4 pintu. Ni satu pintu depan, dan yang ni boleh buka lagi satu ni. Macam tu. Nah, kita tarik je. So ada 4 pintu kat sini. Jadi kalau korang tengok kat sini, dalam dia okeylah kereta sport. What do you expect kereta sport? Memang tak adalah luas kan. Boleh lah orang dewasa duduk, cuma sempit sikit. Cuba abang try duduk tengok. Ni belakang Okey ke tak? Kita duduk. Depankan sikit seat tu. Tak apalah, macam ni je lah. Kita cuba sajalah Okey, macam ni. Tak apa bang, biar je. Okey, so dia so nampak. saya rasa dia punya kelegaan kepala pun okey. Selesa Selesa, boleh beli. Okey, tu dia. Itu antara beberapa sebab yang saya suka berkenaan dengan RX-8 ni. Murah. Rotek murah, kereta murah. Dia punya maintenance pun murah, bentuk pun sport. Jadi tu dia beberapa sebab yang saya suka berkenaan dengan kereta ni. So, itu apa yang Abang Syam tahu berkenaan dengan kereta Mazda RX-8 yang kononnya okey. Tapi sebenarnya yang tak okey lah, kereta ni looks dia okey. Memang walaupun tahun 2003 dia masih lagi tak ditelan zaman, dia punya looks boleh diterima lagi sampai hari ini. Okay, so yang ni belah enjin dia lah. So kalau orang tanya mana enjin dia tersorok sikit. So tu enjin dia. Sangat-sangatlah kecil enjin dia. 1.3 liter sahaja. So ni air intake dia, bateri dia semua. So ini kereta ni masih lagi dalam keadaan standard. Masih lagi ada cut off. Kalau standard Japan spec
187 km sejam dah cut off. Tapi pick up dia superb. 0 to 100 lebih kurang dalam 6 second macam tu. Okey, lepas tu yang paling annoying pasal enjin ni enjin rotary ni tak tahan lama. Serius lah? Yes, tak tahan lama. So dengar berita baik memang Roadtech semua murah kan, tapi enjin ni tak tahan lama. Maksud saya tak tahan lama ni, tanyalah mana-mana owner RX-8, mana-mana owner RX-7, memang ada masalah dekat bahagian enjin lah. So main problem kita ni adalah enjin. Sebab kos untuk tukar satu biji enjin RM6,000 je, itu second hand. Half cut punya enjin lah. Kalau enjin kalau untuk enjin yang baru, enjin recon, facelift punya enjin yang bagus sikit, yang horsepower dia pun tinggi sikit, itu dalam siap pasang dalam 21,000 lah. Wow. Yes. So kereta kau ni roll dah berapa kali tukar enjin ni? Tak banyak, baru 10 kali je. Serius lah 10 kali? Baru 10 kali. 10 kali? 10 kali. Apa yang menyebabkan enjin dia senang kong tu? Yes, betul. Itu soalan yang bagus. Sebab yang senang kong ni sebab saya tipu ECU, maksudnya saya masuk SLD. Chip SLD ni dia tipu kereta ni punya komputer. Sepatutnya ada cut off kan, tapi kereta ni boleh lari sampai 260 km sejam dan dia punya enjin tak support. So senang cerita, RX-8 ni bukan macam RX-7. Apa yang kau dapat, paling-paling boleh buat pun exhaust je. So janganlah usik nak buang cut off ke, nak tukar air filter ke. Sebab tu semua barang standard balik saya masuk. Kalau standard, kereta ni top speed dia berapa Rul? Kalau top speed, kalau ada cut off 187 km sejam. Sebab ada cut off. Kalau tak cut off, kalau buang maksudnya masuk SLD ke apa, kalau buang cut off remap, boleh pergi dalam 266 km sejam. Saya pernah buat sekali. Tapi lepas tu ada risiko enjin rosak Ada risiko enjin rosak, and enjin akan berulang-ulang kali rosak, dan itulah sebabnya peristiwa jadinya enjin yang ke-10 saya. Okey, jadi kalau soalan Abang Syam tadi, kenapa at the first place saya pilih kereta ni? Saya beli kereta ni masa umur 21 tahun dan saya punya knowledge pasal kereta pun tak berapa tinggi lah. Kira saya dah beli kereta ni baru saya tahu kereta ni rotary. So umur 21 tahun saya beli kereta ni. Masa tu student lagi, belajar lagi sambil-sambil bekerja. Tak mampu nak beli kereta yang terlampau mahal, so belilah kereta ni. So kita pun tak kaji lebih detail. Masa tu pun YouTube ada, tapi tak berapa banyak sangat lah kita nak tengok, nak kaji pasal kereta rotary engine ni. So bila kita tahu rotary engine je bagus, tapi apa-apa pun saya beli kereta ni bukan sebab dia rotary engine. Saya beli dulu baru saya dapat tahu kereta ni rotary engine. So beli dulu berapa Rul? Beli dulu 95,000. 95,000. Sekarang bawah 50 dah dapat Sekarang bawah 50,000 dah dapat dah. So harga dia walaupun turun tapi kita tahulah market pasaran JDM ni kan kejap naik, kejap turun. So kemungkinan boleh jadi dia naik balik ke kita tak tahu. Sebab kat dalam dunia ni ada 2 biji kereta je yang pakai rotary engine. RX-7 dengan RX-8. So tak ada kereta lain yang pakai rotary engine. And then at the first place saya beli lagi kereta ni sebab memang saya tak tahu lah ada punya maintenance sampai macam ni. Sebab student ni dengan Roadtech murah apa semua, so kita pun ambil lah kereta ni. Nak sporty, nak 2 pintu. Nak 2 pintu tapi tak nak nampak sangat 2 pintu. So saya ambil lah kereta ni. So dia jadilah macam ni. So boleh bawa kawan-kawan kan. Kalau kita nak pergi makan sekali, kawan boleh tumpang duduk belakang. So saya pun pilih kereta ni. So inilah keretanya. Alright. Saya tak suka dia punya side mirror. Kenapa tak suka side mirror dia Rul? Okey je aku tengok. Side mirror dia bukan aerodynamic. Tak ada lah. Okey, sebab side mirror dia kecil. So dia punya blind spot tu tinggi lah. Blind spot dia sebenarnya kalau tengok memang kecil side mirror dia. Tapi lawa lah. Design dia memang lawa lah. Tapi side mirror dia, blind spot dia kat sini kecil. And yang by the way, kereta ni Mazda RX-8 Type S 6-speed manual Dia 6-speed manual. Gearbox tak ada masalah. Horsepower pun ok, not bad. Ni Type S Japan spec. Dan kereta ni, masalah kereta ni dekat bahagian lampu, kebanyakan owner RX-8 dia akan masuk air. Tapi yang ni saya dah modify, saya dah tebuk lubang kat bahagian lampu ni semua. So air dia keluar lah macam biasa. Bulb selalu terbakar. Itu yang paling annoying lah pasal RX-8. Sebenarnya bulb yang ni yang terbakar. Bulb yang ni yang selalu terbakar.
spot belah kanan ni. Tak tahulah kenapa. Okey, selain tu yang saya tak suka, handling dia semua okey, tapi saya tak nak cerita apa yang bagus sebab yang bagus semua orang boleh Google. So yang tak bagus pasal kereta ni, apa lagi? So dia annoying lah. Ni pun salah satu juga yang saya tak suka untuk orang belakang. So dia terjuntai-juntai dia punya seat belt tu kan. So patutnya dia buat lah kat sini ke. Betul. So at least senang lah, tak adalah orang nak semak-semak buat benda ni kan. Annoying gila. Benda ni sumpah annoying. And then dia tak ada child lock. Dekat belasan dia tak ada child lock. Yelah sport car kan, buat apa nak kena ada child lock. Tapi still tak, at least buat child lock dekat belasan dia. Ni just pendapat. Tapi saya tak boleh question kenapa Mazda tak nak buat kan. So itulah yang benda yang annoying. Annoying lagi pasal RX-8 ni. Manual memang saya yang pilih. Manual memang saya yang pilih sebab saya tak minat auto. Sebab auto dia slow. Saya silap Mustang pun boleh makan. Dia memanglah tak boleh makan Mustang, tapi at least kat cornering dia GTR, Mustang semua dia boleh tapau. Sayur kejap anytime, okey. Lepas tu kereta kalau dah lama dashboard akan crack kan? Yes, betul. Itulah apa yang jadi dekat RX-8 saya. Ni bang, tengok sikit. Habis. Ini parking dalam bukan saya parking dekat luar berjemur, tak ada. Ni parking dalam, and of course lah kita bawa kereta memanglah ada keluar parking kejap nak pergi beli pasar ke apa kan. So bahagian-bahagian sini semua dia crack. So kita kena tukar dashboard dia. Lepas tu lagi satu annoying. Saya baru teringat lah satu lagi. Benda ni bila kita brake dia terus tutup. Dia terus tutup. Benda ni kalau kita brake dia terus tutup. Dia tak ada lock kat sana. Nak ke sana dia boleh lock, kena tekan ni. Tapi kalau kita tengah bawa kereta, kita brake kuat sikit, dia tutup. So annoying lah. Bunyi tu lah. Annoying lah bunyi tu. Kadang-kadang kita letak waste dekat sini semua pun dia tutup. So annoying gila. So tak ada apa lagi kat sini. Dan semua luas. And dia, walaupun dia kereta tahun 2003, bahan plastik dia ada tapi tak banyak. Dekat tempat pemegang ni, nak buka pintu ni, ni plastik. Sini plastik. Tapi sini ni bukan. Ni soft touch. Tak tipu Ni soft touch. Ni plastik. Ni plastik. Ini pun plastik. Yang crack ni soft touch. Okey. Yang ni standard lah. Dashboard ni memang plastik lah. Plastik. Sebabkan dia tahun 2003. Untuk budak-budak muda yang nak pakai Bluetooth ke apa, you guys kena hantarkan aksesoris kereta. Korang sini kena buat Bluetooth connector tu lah. Sebab dia memang tak ada tahun 2003 punya kereta. So pakai CD sahaja. Untuk saya tak perlukan. Sebab kereta ni, first saya dah tua. Lagi satu, kereta ni saya tak perlukan nak convert Android ke apa benda ke dekat dalam ni. Saya tak nak buat macam tu lah. Sebab more kepada racing, toge, naik genting, saya akan pakai kereta ni. So saya tak pentingkan sangat lagu dekat kereta-kereta yang lain, Mercedes ke, BMW ke, dekat Alphard ke, barulah saya pentingkan lah. And of course diorang pun memang dah ada benda-benda tu. Okey, walaupun Carol tadi kata kereta ni ada masalah enjin, masalah crack sana sini, masalah lampu masuk air, masalah dia punya material, tapi saya rasa masih worth it lagi lah kalau kita nak beli dalam keadaan sekarang ni. Sebabnya dengan hanya bajet di bawah RM50,000, korang boleh dapat kereta sport kot. Dan lagi yang Carol cakap tadi kan, yang bunyi-bunyi kat tengah ni kan, saya rasa okey lah, boleh terima lah korang beli dengan bajet di bawah RM50,000. Setakat bunyi-bunyi ni tak ada hal lah kan. Kalau saya akan go for it lah. Saya akan beli kereta ni. Berkenaan dengan material-material yang dia cakap tadi, dashboard crack apa benda semua tu, saya boleh pejam mata sebelah mata je yang tu. Kalau saya beli pun dalam keadaan yang crack, saya akan repair balik. Tak ada masalah sebab benda ni kita boleh repair je. Okey, tak ada masalah. Cuma yang agak merisaukan saya tadi adalah di bahagian enjin tu lah. Enjin tu agak risau sikit. Jadi dekat situ kena behave sikit bila bawa kereta ni. Secara overallnya saya boleh kata saya suka kereta ni. Dan kalau saya ada duit di bawah RM50,000, confirm saya akan beli kereta ni.
Okey guys, jadi itu dia tadi serba sedikit berkenaan dengan kereta biru kat belakang ni. Saya secara overallnya saya sukalah kereta ni sebabnya harga dia murah, road tax dia murah, maintenance dia pun tak mahal dan satu lagi ni JDM kereta Jepun. And then dia punya dalam pun okey, luar semua sebab dengan hanya bajet RM50,000 dah boleh dapat beli kereta ni. Actually di bawah RM50,000 dan kira pula macam mana tadi? Macam saya kepada budak-budak muda yang beringinan nak ada kereta sport, yang tak ada bajet, ini kereta dia, in the same time juga korang kena ada bajet. Sebab kereta ni memang tak sesuai sebab masalah enjin lah lagi-lagi. Cuma dia win dekat road tax je lah. Tapi untuk saya yang dah pakai kereta ni selama 8 tahun, saya tak suggest. Saya tak suggest korang beli kereta ni. Memang kalau ada kawan-kawan tanya pun, bro, macam mana maintenance RX-8, ingat plan nak beli, memang saya cakap jangan beli. Sebab apa? Memang tak sesuai langsung. And sebab saya dah beli, saya pakai lah. So kalau saya tak beli, kalau saya belum beli, saya tak adalah nak beli kereta ni. So kalau yang ni still menang lagi dekat Honda. So better you guys go for FN2R ke FD2R ke. Cuma dia mahal sikit, mahal banyak. Tapi maintenance puas hati. Yang ni maintenance beli murah, maintenance korang habiskan duit dekat situ. 6,000 enjin. Tukar enjin. RM6,000 enjin satu enjin RM6,000. Habiskan RM6,000 dah korang boleh beli Mustang sebiji. Jadi itu dia tadi luahan sendiri daripada owner ni, memang kereta dia luahan sendiri. Jadi kepada korang yang tengah tengok video ni, terpulang kepada korang nak beli kereta apa yang korang suka, terpulang kita orang dah bagi tahu kereta ni memang murah tapi ada sebab-sebab dia, ya. Sebab murah dia sebab apa, lepas tu sebab tak baik dia apa. So terpulang kepada korang, kalau nak beli, belilah kereta apa pun. Tapi ini kalau tanya saya secara peribadi, macam saya cakap tadi, saya akan beli sebab saya bukan jenis yang kaki rembatnya. InsyaAllah kalau saya beli ni okey kot, takkan tukar enjin. Tapi kalau beli sport car tak nak rembat, tak payah. Oh, ya, so tak payah beli kereta ni. So jangan beli. So beli VTEC lagi tahan. Okey, jadi itu dia serba sedikit tadi. Saya rasa setakat ni saja video kami pada kali ini. Kepada korang yang tengah tengok video ni, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ni. Dan sehingga itu, semoga kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Yes. Dan sekali lagi saya nak tekankan, jangan lupa subscribe channel Horsepower TV. TV. Ciao.